harga boleh berlalu, rentah sempadan, termasuk juga ialah tumpuan kepada carbon capture and storage CCS yang boleh dibangunkan di Sarawak. Satu pelan tindakan bersepadu perlu diambil bagi mencapai sasaran sekurang-kurangnya 40% pelajar mengambil aliran sains menjelang 2025 di Sabah. Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji J. Noor berkata, beliau mahu Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi bersama Jabatan Pendidikan Sabah serta agensi yang berkaitan menghasilkan pelan tindakan berkenaan. Menurutnya ini kerana kadar penglibatan pelajar dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, terutama sains tulen, semakin menurun dan ia perkara yang membimbangkan. Kadar penglibatan pelajar dalam bidang STEM pada tahun ini hanya 27%, masih jauh daripada sasaran untuk mencapai 60% aliran sains dan 40% aliran sastra. Beliau berkata pelan strategik KSTI 2022-2025 telah digubal sebagai panduan dalam pelaksanaan pelbagai program dan inisiatif untuk memperkasakan ekosistem STIE atau Sains, Teknologi, Inovasi dan Ekonomi di Sabah. Barisan Pemimpin Gabungan Parti Sarawak GPS di peringkat pusat tidak akan terlibat dalam kempen pilihan raya negeri PRN di 6 negeri di semenanjung Malaysia. Tegas Ketua Whip GPS Datuk Seri Fadilah Yusof, GPS konsisten dengan pendiriannya iaitu hanya fokus memperjuangkan kepentingan rakyat Sarawak selain memastikan kerajaan pusat stabil dan utuh. Tapi bagi menteri-menteri yang berada dalam kabinet, termasuk timbalan menteri yang berada dalam kajian perpaduan, kita mungkin akan pergi berdasarkan program kementerian. Tapi bukan lebih berkempen lah. Tapi kita menjelaskan dasar-dasar kerajaan dan juga dasar di peringkat kementerian yang membawa kepada terbentuknya kerajaan perpaduan itu sendiri. Beri pentingnya untuk kita sampaikan mesej bahawa kestabilan amat penting untuk kita capai pada waktu ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri program Love My Neighborhood Parlimen Petrajaya di Dewan Kampung Malaysia Jaya Kuching pada Sabtu. Daripada 23 kerusi di Dewan Rakyat, GPS mempunyai 5 menteri dan 6 timbalan menteri persekutuan. 6 negeri yang bakal berdepan pilihan raya negeri adalah Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu, Selangor, Kedah dan Pulau Pinang. Perincian penyerahan kuasa mengambil selia Pelabuhan Bintulu kepada Kerajaan Sarawak akan dibincangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 Julai depan. Jelas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, hasrat itu bagi membolehkan Kerajaan Sarawak menubuhkan satu entiti kawal selia pelabuhannya selari dengan Perlembagaan Persekutuan serta Perlembagaan Sarawak. Fadilah yang juga pengerusi jawatankuasa tersebut memaklumkan, setakat ini Pelabuhan Bintulu adalah satu-satunya pelabuhan di negeri itu yang masih berada di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan. Jadi insya-Allah saya akan mengambil apa yang telah ditaklimatkan semalam dan akan memanggil jawatankuasa dan mendapat paduan arah daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seperti mana sesuai juga apa dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kalau ianya memang hak Sarawak, kita patut kembalikan pada Sarawak. Jadi bersesuaian dengan itu, saya kira jawatankuasa akan memanggil mesyuarat secepat mungkin. Terdahulu, Fadilah telah mendengar taklimat daripada Timbalan Premier Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak mengenai hasrat negeri itu untuk penukaran status Pelabuhan Bintulu kepada kerajaan negeri di Wisma Bapa Malaysia. Jelas Fadilah, perkara berkenaan telah dikemukakan kepada Menteri Pengangkutan Anthony Loke, namun belum ada mesyuarat berkenaan perkara itu diadakan. Syarikat penerbangan butik yang akan dibangunkan Kerajaan Sarawak dijangka memulakan fasa pertama penerbangannya
melibatkan destinasi domestik dalam negara. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, laluan penerbangan tersebut akan diperluas ke beberapa negara di rantau Asia Tenggara secara berperingkat. Jelasnya ia adalah langkah yang perlu dipertimbangkan atas dasar memajukan industri pelancongan dan meningkatkan aliran ekonomi ke Sarawak secara strategik. Tambah Karim, polisi sistem penerbangan yang diamalkan kerajaan pusat buat masa ini juga perlu diteliti semula, terutama melibatkan destinasi perjalanan sehala ke negeri itu. The airline will start regionally first. Yeah, regionally. As it grows, it will go much bigger. And I do hope that one day it will go very far. It will go to Europe, it will go to Australia, Japan, Korea. But in the meantime, we will start within Malaysia, Singapore, Brunei, Indonesia, just regional. Yeah. And apart from that, we just got back from Jakarta also for the Java Jazz. And when I was there, we had our discussion with one of the big airlines down there, a subsidiary of Garuda, hoping that they would be also making connectivity to Sarawak. Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Saya Asim Hassan, salam hormat. Kita jumpa lagi. Bagi membolehkan masyarakat memberikan pandangan berhubung cara tadbir urus negara yang baik. Yang lebih penting bersemangat untuk membangunkan negara kita. Adalah untuk meningkatkan kualiti guru dari segi kelayakan akademik dan perkhidmatan pendidikan negara. Ia juga tidak lari daripada hasrat kami di peringkat KPM. Akan diputuskan dalam masa terdekat. Laksanakan secara bersasar berdasarkan jumlah penggunaan elektrik mengikut kediaman. Ikuti perkembangan terkini. Buletin Awani 12.30 hari. I'm wondering what you make of all this, Dr. Rahima. It is time for us to stop linking the suggestions for penalties. Politicians are the most guilty of doing this. It's unfair to a certain extent to just blame that politicians are the most guilty. I mean, they are guilty, I'm not denying. I'm curious to know what was the hypothesis that you wanted to test. If people were left in fortress area, would they be better off, or should the government intervene and provide formal housing? Adakah anda masih menggunakan Astrobox yang lama? Pelanggan Astro kini ditawarkan untuk penukaran ke box Astro baharu secara percuma. Dengan Astro baharu, stream bila-bila masa walaupun ketika hujan. Hubungi kami untuk maklumat lanjut hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengerusi Perikatan Nasional Selangor, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dijatuhkan sebaik saja gabungan tersebut menang dalam pilihan raya negeri Selangor. Katanya perkara itu berlaku kerana Anwar didakwa masih gagal mentadbir negara selepas 7 bulan menjadi Perdana Menteri. Sudahlah. Dah turun minyak atau tidak? Bila Pakatan Harapan menang 2008, kemudian 2018 di peringkat persekutuan, tanya dia kenapa tak turun? Saya bukan Perdana Menteri, Tuan Dr. Mahathir. Dia salahkan orang tua tu lagi. Tak apa, sekarang kamu sudah menjadi Perdana Menteri. Bukan 1 bulan, 2 bulan, 7
esok Anwar Ibrahim akan turun dari Putrajaya. Setuju? Bukan saya kata, itu pelabur asing yang sebut. Sebab kamu bohong. Minyak tak turun, harga ikan bawal tak turun, bawang tak turun. Apa lagi? Telur tak turun. Selain itu, Azmin mendakwa pelabur asing tidak yakin melabur di negara ini kerana prestasi kerajaan perpaduan yang lemah. Beliau menafikan kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa pelabur asing masih tidak datang ke negara ini kerana wujud persepsi kerajaan perpaduan akan dijatuhkan Ogos nanti. Wahai Anwar Ibrahim, ini bukan persepsi, ini benda